وبركاته. نبدأ درسنا بقراءة أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وبعد. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى. عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. حين وصلنا بالبارحة أكيد. لقد سألت عن عظيم. Sesungguhnya engkau telah bertanya wahai Mu'ad sesuatu yang sangat besar. Sebab apa? Masuk ke dalam syurga, kekal abadi di syurga, jauh daripada neraka. Itulah kita kata apa? Itulah Allah utuskan para rasul untuk selamatkan manusia daripada azab neraka, untuk kehidupan kebahagiaan abadi di akhirat, untuk kebahagiaan yang abadi di akhirat. Okey. Jadi dia kata, okey, yang kedua, sini apa soalan Muaz? Tengok hadis ni. Tengok soalan dia, hadis ni Ustaz Rashidi. Akhbirni bi'amalin yudkhilul jannah. Akhbirni, beritahu aku dengan amalan yudkhilul jannah, yang memasukkan. Sebab tu yudkhiluni apa fa'il dia? Amal. Yudkhiluni fa'il dia apa? Amal. Akhbirni bi amalin yudkhiluni. Adkhala yang mutaaddi. Dakhala lazim. Adkhala yudkhilu. Ingat tak? Dakhala masuk. Adkhala memasukkan. Dakhala tak perlukan maf'ul bih. Apa masuk perlu. Tapi apa? Dakhaltu dar, apa boleh? Adkhala Muhammad dalam lagi. Dakhala masuk.
Adkhala memasukkan. Jadi sini mana fa'il dia? Amal. Akhbirni bi'amalin yudkhiluni. Makna yudkhiluni fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamat rafi'i dhammatun zahiratun fi akhiri wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa ya'udu ila madha? Ya'udu ila madha? Ya'udu ila amalin. Perbuatan yang memasukkan aku dalam syurga. Hadisnya. Okey. Hadis yang lain, cuba tengok ni. Kita nak faham hadis, fiqh hadis ni. Nak faham, kita panggil fiqh hadis. Amalan yang memasukkan aku ke dalam syurga. Bagi tahu aku amalan aku nak lakukan. Amalan ini memasukkan aku ke dalam syurga. Hadis yang lain Hafiz, madza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadakum bi'amalihi wala anta ya Rasulullah wala ana illa an yataghammadina Allah birahmatin minhu wa fadlin. Qaribu, beribadatlah kamu, dekatlah pada Allah, kamu dekatkan diri pada Allah. Wasaddidu, buat ibadat dan buat bagi betul. Wasaddidu, tasdid. Tasdid kenapa? Betul. Bukan sembarangan buat, bukan asalkan buat. Saddidu, bagi betul. Macam bagi betul, kena belajar. Buat ibadat bagi betul, kena belajar. Macam mana nak tahu Rasulullah buat begini? Kena belajar hadis, kena belajar fiqh hadis. Okey. Wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadakum bi'amali. Ketahuilah, sesungguhnya tidak berjaya kamu masuk ke dalam syurga, tidak selamat kamu pada neraka bi'amalihi, dengan amalannya. Faham tak? Wala anta ya Rasulullah, engkau juga begitukah wahai Rasulullah? Wala ana, aku juga begitu. Bukan amalanku memasukkan ke dalam syurga. Illa an yataghammani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin. Melainkan Allah meliputi aku dengan rahmat dan kurniaannya. Hadis ini mengatakan kita masuk syurga bukan dengan amalannya. Kita masuk syurga bukan dengan amalan. Hadis ini Muaz tanya amalan yang memasukkan dalam syurga. Zahir hadis ni bertentangan. Zahiru al-hadithaini muta'aridan. Zahir kedua-dua hadis ni zahirul hadithaini muta'aridun. Zahir kedua hadis bertentangan. Satu, Rasulullah sebut kita tak masuk syurga dengan amalan kita. Hadis ni pula sebut Muaz tanya amalan yang memasukkan ke dalam syurga. Maksud masuk syurga dengan amalan. Boleh faham, Fiz? Tak faham ni permasalahan sini? Faham ke muskilah sini? Okey. Satu hadis dia kata apa? Kita tak masuk syurga. Wa'lamu annahu lan jua adukum bi amali. Ketahuilah tidak berjaya kamu dengan amalannya. Melainkan apa? Dengan rahmat dan kurniaan Allah. Jadi, Ustaz Syria, zahirul hadithaini, zahir kedua hadis ni muta'aridun, bertentangan. Jadi macam mana maksudnya sini? Sebab kena faham hadis ni. Sebab tu maksud hadis tadi, wa'lamu annahu lan yanju'akum bi amali. Tidak, kita tak masuk syurga dengan amalan kita. Betul? Kita tak masuk syurga dengan amalan kita. Kita tak masuk syurga dengan amalan kita. Hadis tadi, lan yanju'u bi amali. Sebab apa? Sebab amalan kita buat, adakah terus masuk syurga? Apa syarat masuk syurga? Allah terima amalan kita. Faham tak? Syarat masuk syurga,
Allah terima amalan kita. Apabila Allah terima amalan kita, situlah rahmat Allah turun kepada kita. Sebab tu, wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadakum bi'amalihi. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Kau begitu juga Rasul. Aku begitu. Illa yataghammadillahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Melainkan Allah meliputi rahmat dan kurniaannya padaku. Baru kau masuk syurga. Makna amalan kita ini, amalan kita tak memasukkan kita dalam syurga. Mesti apa? Mesti amalan tadi Allah terima. Apabila Allah terima, Allah rahmati kita dan Allah kurniakan kurniaan pada kita. Boleh faham tu? Jelas tu? Itu maksud hadis Rasulullah tadi. Wa'lamu annahu lan yanjuakum bi ahdin bi amali. Sebab tu, faham tak? Amalan kita, Ustaz Syarif faham ni? Ayub faham ya? Mana amalan kita bukan masuk syurga. Syarat amalan kita mesti Allah terima untuk masuk syurga. Sebab apabila Allah terima, rahmat Allah turun kepada kita, kurniaan Allah turun kepada kita. Illa an yataghammana Allah bi rahmatin minhu fadlin. Rahmat Allah dan kurniaan Allah. Sebab tu apabila kita buat ibadat, kita jaga sungguh sunnah-sunnah Rasulullah. Sebab tu habis apabila kita buat ibadat, bukan amalan saja, tapi kita jaga betul-betul supaya apa? Amalan tadi Allah terima. Sebab tu dalam hadis, Inna Allah la yanzuru ila saffil a'waj. Allah tidak melihat orang yang solat berjemaah dalam keadaan apa? Dalam keadaan bengkang-bengkok soft dia. La yanzuru. Sedangkan Allah tengok semua, Allah tak memandang. Apa? Allah tidak pandang dengan pandangan rahmat. Sebab tu kita jaga soft, kita takut apa? Bukan asal ibadat. Ibadat kita saja tak masukkan ke syurga, tak menyelamatkan neraka. Tapi ibadat yang memasukkan syurga, ibadat yang menyelamatkan neraka, ibadat yang Allah terima. Apabila Allah terima, Allah rahmati kita, Allah kurniakan kurniaan pada kita. Allah ma'anzal wa rahmah alaina. Faham tu? Sebab tu orang solat, dia buat ibadat, tapi Rasulullah sebut, Inna Allah la yanzuru ila saffil aqwaj. Allah tidak pandang. Tak pandang apa? Allah tidak pandang dengan pandangan rahmat soft yang bengkang-bengkok. Jadi macam mana nak masuk syurga? Kalau Allah tak pandang orang yang solat dengan pandangan rahmat. Sebab amalan kita saja tidak memasukkan kita dalam syurga. Sebab itu kita jaga sunnah Rasulullah. Sebab semata-mata solat tak masukkan kita dalam syurga. Boleh faham tu? Jadi Mu'ad sebut ni, akhbirni amalin yudkhil jannah. Makna sebab perbuatan tadi, hadis Mu'ad ni masuk, amalan tadi aku buat, kemudian Allah terima amalanku, aku pun masuk ke dalam syurga. Amalan, kemudian apa? Kemudian apa? Allah terima. Apabila Allah terima, Allah redha dengan kita. Kemudian apa? Kemudian Allah apa? Allah turunkan rahmat. Sebab tu, illa bi rahmatin minhu fadlin. Jelas tu habis? Okey. Jelas. Sebab tu kita ibadat ni, mengapa kita jaga betul sunnah adabnya? Sebab kita supaya apa? Apabila kita buat ibadat, kita harap Allah pandang kita dengan pandangan rahmat. Allah terima ibadat kita. Sebab semata-mata ibadat, wa'lamu annahu lan yanju'a adakum bi'amalihi. Jelas ya? Okey. Sebab tu datang seorang sahabat pada Rasulullah. Wa dzambah. Aduhai dosaku, banyak dosaku. Rasulullah hajar dia apa? Qul, katakanlah, Allahumma maghfirataka awsa'u min dhunubi. Ya Allah, sesungguhnya keampunanmu ya Allah lebih luas daripada dosa-dosa. Wa rahmatuka arja indi min amali. Dan rahmatmu lebih kuharapkan daripada amalanku. Aku harap rahmatmu sebab amalanku ini, kita solat kita khusyuk tak khusyuk? Bukan sepatutnya khusyuk. Dalam solat kita boleh bercerita.
Solat kita bermunajat dengan Allah, tapi kita bercerita dalam diri kita sendiri. Jelas ya? Wa rahmatuka arja indi min amali. Okey. Jelas ya? Boleh faham hadis ni, Fiz? Fiz, faham tak, Fiz? Kaifat taufiq bainal hadisain? Macam mana kita memahami maksud kedua-dua hadis ni? Okey, makna hadis ni mana amalan ini setelah aku buat dan Allah redha padaku, rahmat Allah padaku, aku masuk syurga. Okey. Laqad sa'alta an azim wa innahu layasirun. Wa innahu layasirun, dan sesungguhnya ia layasirun. Lam ni lam apa? Lam apa, Fiz? Lam apa? Wa innahu layasirun. Lam mudhalaqah. Ingat ya, adik? Ni lam mudhalaqah, ingat ya, mudah saya nak faham dia. Lam mudhalaqah, lam apa? Lam selepas inna. Sebab asalnya di depan, tapi datang inna tadi menggelincirkan dia. Sebab tiba lamul mudhalaqah, lam yang digelincirkan. Asalnya di depan, dia fi suratul kalam, tapi masuk inna sebab inna dia memang tepat di depan kalam. Wa innahu layasirun, lam tu lam mudhalaqah. Wa innahu layasirun ala man yassarullah, sesungguhnya ia adalah mudah. Allahu akbar, dia adalah mudah. Ala man yassarullahu ta'ala alaih, untuk golongan orang yang Allah mudahkan, Allah Ta'ala mudahkan padanya. Setengah manusia Allah bagikan dia ibadat, dia seronok. Jiwa dia seronok ibadat. Allah bagi dia seronok beribadat. Jiwa dia sendiri, dia benci maksiat. Kita kena mujahadah dulu, kena lawan perasaan dulu. Kita kena lawan perasaan dulu. Sebab tu kalau kita belajar tasawuf, dia kata at-tariqatu ilallah, jalan kepada Allah ini. Sebab tu kalau dia ilmu tasawuf, at-tariqatu ilallah, okey, tariqatani, jalan kita sampai pada Allah, dua jalan. Maksud jalan ni apa? Pertama, al-jazbah. Jazbah ni Allah pilih dia. Allah pilih dia. Tiba-tiba kita nampak dia berubah. Kita nampak dia berubah. Macam Allah pilih para nabi. Rasulullah sallallahu bukan tahu dia akan nanti jadi nabi. Sebab Allah sebut, ma kunta tadri mal kitab, engkau dulu bukan tahu apa itu Quran. Wa ma kunta tarju an yulqa ilaikal Quran. Okey, kau bukan harap diturun Quran pada engkau. Ma kunta tadri, dulu kau bukan tahu. Jadi Allah pilih. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhan kamu menciptakan apa dia kehendaki, dia memilih. Jazbah ni kita tengok. Mana jazbah ni? Jahat, tiba-tiba jadi baik terus. Sebab tu, contoh jazbah apa? Jazbah kita tengok ya. Kisah apa? Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Al-Fudail dia tabi'in. Hidup sezaman dengan Abdullah ibn Mubarak, Sufyan As-Thawri, Sufyan bin Uyainah. Okey. Dia kan Fudail bin Iyad asalnya siapa? Al-Fudail bin Iyad ini asalnya perompak jalanan. Dia panggil apa? Lanun padang pasir. Ketua Lanun padang pasir. Ketua, bukan lagi Lanun, ketua Lanun padang pasir. Kerja mereka merompak mana kafilah-kafilah pedagang tu. Sebab padang pasir kan luas. Okey, mereka tunggu di tengah padang pasir. Okey, terputus sudah daripada bandar, situ mereka serang. Rompak barang semua. Al-Fudail bin Iyad. Okey, itu kerja dia. Macam mana jazbah Allah kepada dia?
Macam mana jazbah Allah pada dia? Satu malam, malam tu dia berehat, cuti pada merompak. Malam tu dia cuti pada merompak. Dia pergi rumah teman wanita dia. Dia pergi tengah malam, pergi rumah teman wanita dia. Dia bukan kahwin, teman wanita dia. Okey. Jadi dia nak masuk tingkat belakang. Tengah malam dia pergi. Dia letak tangga, dia naik. Dia nak panjat tingkap tadi. Tiba-tiba jiran teman wanita tadi bangun qiyamul lail. Dia dengar baca Quran, baca surah apa? Al-Hadid. Apa baca? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Alam ya'ni lil ladzi. Dia tengah panjat ni. Dia tengah panjat di rumah orang ni. Suara tadi sayup-sayup dengar ke telinga dia. Suara tadi sayup-sayup dengar ke telinga dia. Apa ayat dia? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Alam ya'ni alladzi, belum tibakah masanya? Belum tibakah masanya? Alam ya'ni alladhina amanu, untuk orang yang mengaku beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah, untuk orang mengaku dia Islam. Alam ya'ni alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk hatinya khusyuk, untuk hatinya khusyuk dalam ingat pada Allah. Wa ma nazala minal haqq, dan apa yang diturunkan kepada kebenaran. Dia kata, aku dengar ayat tu, tiba-tiba ayat tu yang dengar telinga dia. Macam terjatuh dia cakap. Terus aku tersebut. Ana ya Rab, ana ya Rab, ana ya Rab. Sekarang Tuhanku, sekarang. Tiba-tiba petunjuk. Sebab tu apa? Terus dia tinggalkan Iraq. Dia pergi apa? Dia tinggalkan Iraq. Dia pergi ke Mekah. Di situlah dia terus beribadat sampai meninggal. Sehingga digelar sebagai apa? Abidul Haramain. Abid di dua tanah haram. Makna di Mekah dan Madinah tidak ada siapa pun boleh lawan ibadat dengan dia. Itulah Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Sebab waktu meninggal ulama kata apa? Dia kerja, dia menangis saja. Okey. Matal Fudail wa matal buka'u min khasyatillah. Matal Fudail, matilah Fudail, dan matilah tangisan yang takutkan Allah. Itulah Fudail bin Iyad. Ini kita panggil al-jazbah. Allah pilih dia, Allah tarik dia untuk balik pada dia. Ini kita panggil jazbah. Dalam keadaan dia nakal tu, tiba-tiba dia terfikir pada agama, terus balik pada agama. Ada kan kawan dia tengok heran, mengapa begini ya? Itu dia panggil al-jazbah. Yang kedua dia apa? Yang kedua al-mujahadah. Inilah orang biasa. Mujahadah memang lawan betul. Nak solat jemaah subuh tu, ya Allah. Nak solat jemaah subuh kan? Tambah dengan bas. Hujan-hujan ni pula kan? Okey, itu mujahadah. Mana mujahadah? Kita sentiasa lawan dengan nafsu kita untuk cari redha Allah, untuk dekat dengan Allah. Sebab Allah sebut dalam Quran apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan golongan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesungguhnya golongan yang jahadu, bermujahadah, dia lawan terus hawa nafsunya. Fina,
pada kami, pada mencari redha kami, pada mencari kurniaan kami. Lanahdiyannahum subulana, nescaya kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan yang membawa kepada keredaan kami. Okay, sebab tu jalan-jalan redha Allah banyak. Setengah manusia Allah tak bagi dia jalan apa? Dia minat ilmu untuk Allah, hidup dia dengan ilmu terus. Macam Imam Syafi'i, Imam Malik, makna mereka tinggalkan khazanah ilmu. Setengah manusia Allah jadikan mereka serahkan nyawa mereka untuk agama Allah. Hidup mereka itu saja kerja dia. Contoh sebab seperti Salahuddin Al-Ayyubi, Nuruddin Az-Zinki, semua Malik yang soleh semua ni. Orang-orang yang soleh, Nuruddin Az-Zinki, Nuruddin Az-Zinki, semua apa? Kemudian apa? Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, Muhammad bin Qasim Al-Ghazali. Allah bagi mereka mudah, bagi mereka keberanian, tak takut langsung mati. Hidup mereka mati-matilah. Setengah Allah bagi dia minat ilmu, dia cinta ilmu untuk sebarkan pada orang. Setengah pula Allah jadikan dia khusyuk beribadat. Jalan-jalan Allah. Sebab tu jalan Allah ni luas. Jangan sempitkan jalan Allah. Sebab tu jangan perkecilkan apa orang lain buat. Sebab Allah sebut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesungguhnya orang bermujahadah mencari redha kami, kami akan tunjuk mereka jalan-jalan kami. Bukan satu jalan. Sebab syurga banyak pintu. Syurga banyak pintu. Setengah orang ni dia cukup kuat berpuasa. Isnin Khamis. Kadang-kadang sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Mudah dia puasa. Dia kuat puasa. Tapi bangun tahajud kadang-kadang subuh pun terlewat. Kadang-kadang subuh pun terlewat, tak terbangun. Tengah orang dia boleh bangun jam 2 pagi sampai jam 4 pagi tahajud. Tapi puasa tak larat aku Ramadan saya puasa cukup wajib yang lain sunat juga. Allah bagi dia kuat tahajud, tetapi tak kuat puasa. Sebab tu sebagian salaf kata yang jenis kuat tahajud tapi tak kuat puasa, mereka kata sebab tu ulama salaf yang jenis ni dia kuat beribadat, tahajud kuat, Quran kuat, tapi puasa lemah. Fardu je mereka puasa. Dia kata fa inna dabbah ngapa masuk sini? Okey. Soalan apa dia kata? Orang tanya dia, kau ni syekh, tahajud kau bukan main, Quran kau bukan main, tapi puasa jarang kami nampak kau puasa sunat. Mengapa begitu syekh? Kau terkuat tahajud tapi puasa kurang. Dia kata bukan apa. Fa inna dabbah idza lam tu'laf lam ta'mal. Binatang ni kalau kita tak bagi dia makan, bukan dia mau kerja. Fa inna dabbah idza lam tu'laf lam ta'mal. Nah, dia kata kalau dia kita suruh kerja, cuba jangan bagi makan dia. Bukan dia mau kerja tu. Lemah badan dia. Apa maksud dia? Aku kuat tahajud ni sebab aku kuat makan. Okey. Jadi itu dia kata. Okey, sebab tu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kami tunjukkan jalan-jalan kami. Sebab tu syurga banyak pintunya. Sebab tu ada setengah dipanggil pintu banyak pintunya. Nanti kita masuk hadis dari Rasulullah tentang pintu-pintu syurga. Cukup sekat tu. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum jika kita membaca Al-Quran dalam keadaan tidak suci, belum mandi wajib, melalui tidak pegang Al-Quran? Kita pegang, dia tak pegang Quran, hanya mendengar melalui handphone ataupun digital. Lalu kita ikut bacaan surah tersebut. Okey. Jadi dia dengar handphone,
Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum. Okey, dia pun hatta idza atau ala wadin. Mulut dia sebut, baca. Haram tak haram? Hukum dia haram. Hukum dia haram membaca Al-Quran untuk orang berjunub. Sebab apa? Berdasarkan hadis, la yaqra'ul al-haidu fil iqna' mawjud hadha hadis. Ma hafizta ya hafiz. La yaqra'u al-haidu walal junubu syai'an minal Quran. Tidak membaca. Sebab tadi kata jumlah khabariyah yuradu biha al-insya'iyah. Tidak membaca, makna jangan membaca. Jumlah khabariyah, tapi yuradu biha al-insya'iyah. Tidak membaca, makna jangan membaca. La yaqra'u al-haidu, orang yang haid, walal junubu, dan juga orang berjunub, syai'an minal Quran, sesuatu pun daripada Al-Quran. Faham ya? Haram orang haid, orang berjunub baca Quran. Okey. Tetapi ya, ingat ada tapinya. Ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, tetapi kita niat zikir, bukan kita niat Quran. Kita niat di zikir, bukan kita niat Quran. Orang junub, orang haid boleh baca. Contoh. Okey. Dia berjunub, dia bersama dengan isterinya. Okey. Dia bersama dengan isterinya, dia berjunub kan? Rasulullah sebut apa? Idza ata ahdukum ahlahu thumma arada an ya'udu falyatawadda bain mawdu'an. Apabila seorang kamu bersama dengan isterinya, kemudian second round, dia nak ulang lagi, nak buat second round. Apa sunat dia? Falyatawadda'u bain wudu'an. Dia sunat berwuduk. Jadi waktu dia berwuduk, sunat ke baca bismillah? Sunat tak sunat? Sunat. Bismillah ni ayat Quran. Boleh tak boleh? Boleh. Sebab dia baca waktu wuduk tadi bukan niat Quran, dia baca untuk zikir. Sebab apa? Sebab bismillah ayat Quran. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ia daripada Sulaiman, dan dia adalah bismillahirrahmanirrahim. Okey, jelas tu. Jadi boleh baca ayat-ayat Quran dengan niat zikir untuk ayat-ayat Quran yang memang merupakan zikir harian kita. Contoh, naik kenderaan. Subhanalladzi sakharna hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ayat Quran. Okey. Subhanalladzi sakharna hadha, Maha suci Allah yang memperjalankan untuk kami ini. Okey. Ayat Quran boleh baca untuk tunggang kenderaan. Sebab tadi dia bukan niat apa? Dia bukan niat Quran, tapi dia niat zikir. Tapi kalau niat Quran, hukum dia haram. Niat apa? Niat zikir. Hadisnya apa? La yaqra'u al-haidu walal junubu syai'an minal Quran. Sesuatu pun pada Quran. Melainkan kita sebut tadi, melainkan ayat-ayat tadi kita niat zikir. Apa hukum orang yang memarahi anak-anak yang datang ke masjid kerana bermain-main di perkarangan masjid? Apa hukum? Pakcik ni dia marah budak-budak main. Baguslah tegur budak-budak main. Sebab apa? Kacau orang solat. Sebab pakcik pun tadi dulu kecil-kecil pun dia kena marah juga. Sebab pakcik tu kecil-kecil dulu, dia pun begitu juga, dia main-main masjid, orang marah. Jadi dia ulang balik. Nanti budak tu besar, nanti pun dia marah pula budak-budak main di masjid. Tapi ingat jangan halau. Jangan halau kanak-kanak daripada masjid. Ingat jangan halau. Sebab masjid ni apa? Sebab tu kita tengok, masjid ni apa? Tempat rahman Allah. Jangan halau kanak-kanak daripada masjid.
Jangan halau kanak-kanak pada masjid. Jangan halau sesiapa pun daripada masjid. Sebab apa? Doa kita masuk masjid apa? Apa doa kita masuk masjid? Allahumma ftahli abwab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Pintu-pintu rahmat dalam masjid. Jadi tutup masjid, nak tutup rahmat Allah kepada kita. Tutup masjid, nak tutup rahmat Allah pada kita kah? Orang tutup masjid, orang halau orang ke masjid, nak halau rahmat Allah pada kita kah? Doa kita masjid apa? Allahumma ftahli abwab, bukan bab, abwab. Apa nak abwab? Pintu-pintu rahmat kasih sayangmu ya Allah. Jangan halau orang ke masjid. Jangan halau orang ke masjid. Sebab apa? Orang masuk nak cari rahmat Allah. Allah maftahli. Biarpun kanak-kanak jangan halau. Okey? Dia nak main tegur, dia main tegur. Jangan kamu budak diam ya. Solat. Tapi kalau mumayyid, kalau berak tu lainlah, itu apa? Dia talwi kotor masjid lainlah tu. Tapi budak-budak main mumayyid ni memang sifat budak-budak main kan? Tegurlah. Jangan main kan? Untuk solat. Okey, jelas ya? Okey. Apa lagi? Assalamualaikum. Jelas ya? Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, Imam Mahdi atau fitnah Duhaima? Apa yang keluar dulu? Imam Mahdi ataupun fitnah tu Duhaima? Mana dulu? Okey. Fitnah tu, tahu tak apa fitnah Duhaima? Ini kalau kita belajar ni, kita belajar apa? Ahadithul fitan. Hadis-hadis fitnah. Rasulullah sebut 3 fitnah yang akan melanda umat tadi. Pertama, fitnah apa? Fitnatul ahlas. Harabun wa harabun. Fitnatul ahlas. Pertama, fitnah al-ahlas. Perkataan Hilsun ni apa? Hilsun ni tersebut pertama fitnah ahlas. Hilsun ni, kita tengok ke orang naik unta tu, dia ada kain ditak di unta tu. Makna kain tu dia melekat di unta. Kita panggil hilsun. Makna fitnah tu peperangan yang berlaku panjang terus. Pertama. Kemudian dia panggil fitnah tu sarra. Fitnah kesenangan, kemakmuran. Dunia jadi makmur, orang jadi senang, orang kaya. Dulu miskin, kaya semua. Dulu bapak dia kais pagi makan petang, kais petang makan malam. Okey. Tiba-tiba dia paling kaya tempat tu. Fitnah sarra, fitnah kesenangan. Kemudian Rasulullah sebut apa? Summa takunu fitnatud duhaima. Rasulullah sebut kemudian akan datang takunu fitnatud duhaima. Kemudian akan datang fitnatud duhaima. Daripada perkataan duhmun. Ini tasghirah fidah. Duhmun. Duhaima. Okey. Makna apa duhaima? Dahmun ni makna hitam. Kelam. Kelam yang gelap gelita. Duhmun. Makna fitnah kekacau yang gelap gelita. Okey. Summa yakunu fitnatu duhaima. Summa takunu fitnatu duhaima. Berlaku fitnah duhaima. Fitnah duhaima ni macam mana? Rasulullah sebut apa? La tada'u ahadan min hadhil ummah illa latamathu lutmatan. Fitnah ini, duhaima ini, dia tidak membiarkan seorang pun daripada umat ini illa latamathu lutmatan. Lutmat asalnya pang di muka tu, pukul di muka. Mana dia semua kena. Fitnah ni semua kena. La tada'u ahadan min hadhil ummah illa latamathu lutmah. Melainkan dia pukul mukanya. Idza qila inqadat tamadat. Sehingga orang kata tak lama juga habis ni fitnah ni. Idza qila dikatakan inqadat, tak lama juga fitnah ni. Tak lama juga ni, nanti habislah bala ni. Fitnah ni tak lama juga. Tamadat, dia panjang lagi. Orang kata berhenti, dia panjang lagi. Orang kata berhenti, dia panjang lagi. Idza qila inqadat
dikatakan dia inqadat, tak lama juga Pak kita ni. Benar. Sabar sikit ni, tak lama juga. Inqadat tamadat, dia panjang lagi. Fitnah ni jadi panjang begitu. Okey. Allah sebut apa? Yasirur rajulu yusbihu rajulu mu'minan. Pagi seorang lelaki itu beriman, wa yumsi kafiran. Petang jadi kafir. Pagi dia beriman betul kitab Allah, sunnah Rasulullah. Petang jadi kafir balik. Okey. Kemudian Rasulullah sebut apa? Hatta yasirun nasi, sehingga menjadikan umat ni hatta yasirun nas, umat ni waktu tu hatta yasirun nasu fustataini. Fustatain ni akan jadi dua golongan. Golongan. Fustatain ni dua golongan. Fustatu imanin la nifaqa fihi. Fustatu imanin la nifaqi. Satu golongan ni mereka beriman sungguh-sungguh, mereka tak munafik sudah. Betul, salah. Tekad sudah, azam sudah mereka. Fustatu imanin la nifaqa fihi. Satu golongan ni mereka beriman sungguh-sungguh. La nifaqa fihi. Tidak ada lagi kemunafik pada mereka. Mana mereka tak belik sudah. Apa yang keluar daripada lidah mereka, itulah hati mereka. Apa di hati mereka, itulah keluar pada mereka. Tidak lagi ada kepupuraan. Tidak lagi khianat, jujur betul dengan agama ni. Fustatu imanin la nifaqi fiha. Mereka ini, golongan ini, mereka beriman sungguh-sungguh. Betul-betul nak cari kebenaran. Betul-betul atas kebenaran mereka ni. Kemudian fustatu nifaqin la imana fihi. Golongan satu lagi, golongan munafik. Apa munafik? Amalan mereka al-munafik. Dia suka berpura-pura, dia suka belok-belok, dia suka khianat. Lain hatinya, lain mulutnya. Hati kata betul, mulut kita tak betul. Hati kita tak betul, mulut kita betul. Makna fustatu nifaqin, golongan munafik, la imana fihi. Tidak ada lagi kejujuran pada mereka. Okey. Kemudian sebut okey. Apa? Okey. Fa idza kana kadzalik, apabila begitu sudah, fantazir dajjal, maka kamu tunggulah dajjal min yaumihi aw ghadihi, daripada hari ini atau esoknya. Makna dia apa? Dekat sudah. Hari ini atau esok. Mana dia? Apabila berlaku begitu sudah, fitnah sampai begitu, fantirud dajjal, kamu tunggulah dajjal min yaumihi, pada harinya atau ghadi. Mana dia? Itu kita main kinayah. Hafiza? Kinayah. Mana dia? Tak lama sudah dajjal. Sebab apa? Fitnah Duhaimah ini merupakan apa? Muqaddimah kepada munculnya dajjal, al-masih dan dajjal. Sebab fitnah itu fitnah yang terlampau dahsyat. Makna dia fitnah mana yang sangat dahsyat ni. Sebelum paling dahsyat datangnya fitnah dajjal yang sebenarnya. Mana fitnah tadi merupakan signal merupakan kepada kemunculan dajjal. Sebab tu, jadi soalan dia apa? Soalan saya, apa yang keluar dulu? Imam Mahdi atau fitnah Duhaimah? Jadi apa? Mana keluar dulu? Jadi fitnah Duhaimah dulu, baru Mahdi. Fitnah Duhaimah dulu, baru keluarnya Mahdi. Sebab lepas Mahdi keluarnya Dajjal. Jelas ya? Nanti ini semua dalam apa? Dalam hadisul fitan. Adalah hadisul fitan. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli sallim. Allahumma faqihna fid din wa 'ala ta'wil. Allahumma bil kitab wa sunnat nabiy. Allahumma ja'al ulama'il 'amilin wa ja'al muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Fustanu imanin la nifaqa fihi wa fusta firqatin. Ada sekah nama?